Melangkah kaki kanan dan kiri masuk syurga, permulaan kepada kehidupan kebahagiaan. Ketika mana kita berpisah dengan ahli keluarga kita, yang sebahagian langkah kaki masuk syurga, yang sebahagian langkah kaki masuk neraka, itulah perpisahan sebenar. Hak tu perpisahan sebenar. Anak kerja jauh, isteri kerja jauh, suami kerja jauh, hak dunia ni, hak ni semua sementara. Hak nak kekal selama-lamanya berpisah ialah apabila satu kumpulan ahli keluarga masuk syurga, satu kumpulan masuk neraka. Sama, kita berjumpa. Kalau tidak, Allah tak sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari mahsyar itu kalian akan melihat yafirrul mar'u min akhihi. Orang tu dia akan lari daripada abang dia, adik lari daripada abang, abang lari daripada adik, kakak lari daripada adik. Ni Allah sebut. Jumpa ke tak jumpa? Jumpa. Wa ummihi wa abih. Dengan mak pun jumpa, dengan ayah pun jumpa. Tapi di padang mahsyar, mak tengok anak, anak tengok mak, mak beralih kot lain, anak beralih kot lain, sehinggalah buku amalan diletakkan di tangan masing-masing. Ketika itu barulah setiap orang akan mengukirkan senyuman dan mula rehat. Kat mana? Di sisi Nabi SAW, di Telaga Kautsar. Tak masuk syurga lagi, tapi rehat dah, boleh rehat dah. Waktu tu pakat duduk minum ayak daripada haudun Nabi, telaga Nabi tu. Fala yazma'u ba'daha abada, tak rasa dahaga dah selama-lamanya. Waktu tu baru sebut teruk noh, itu baru nak biasa manusia dia nak menyembang ah. Duduk dalam masjid pun sembang, takkan duduk di Telaga Kautsar tak sembang. Dalam khutbah pun manusia sembang, hak tak kerti bahasa ni nyembang. 40-an, 50-an, 60-an. Bukan contoh saya buat ni, memang lu ada hak nampak. Nyembang tak habis. Bila duduk di Telaga Kautsar tu, tang tu baru pakat senyum. Masrura, baru muncul perasaan gembira ketika tu. Sebab di mahsyar tak ada manusia yang riang gembira, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada siapa ukir senyuman di padang mahsyar, sesenyuman. Termasuk para nabi tidak mengukirkan senyuman di padang mahsyar. Malaikat pun tak bercakap. Sebab tu bila dapat putusan dengan tangan kanan ahli syurga, Allah berlari ni, berimpun satu tempat. 5-6 orang, 5-6 beranak. Nasib baik dulu ayah bawa semua main masjid. Sebab tu 5-5 anak dia ada waktu tu. Daripada umur 7 tahun ayah dia bawa main masjid, sekali dengan mak-mak heret main ke masjid. Maka dia mendapati isteri dan kelima-lima anaknya di telaga Nabi SAW. Setelah ahli syurga tahu kata dia ahli syurga, ahli neraka tahu kata dia ahli neraka, malaikat pun buat pengumuman. Didatangkan kambing hitam, wakil kepada kematian. Dibentukkan kematian tu menjadi kambing, binatang. Mati makhluk, nyawa makhluk, arash makhluk, Kaabah makhluk, kursi makhluk, syurga makhluk, malaikat makhluk, bidadari makhluk. Didatangkan kematian di padang mahsyar, lalu dibunuh dan disembelih kematian. Maka malaikat pun bertempik di padang mahsyar untuk didengarkan kepada keseluruhan penduduk mahsyar. Ya ahlal jannati, wahai penduduk syurga,
wahai bakal penghuni syurga, wahai penerima-penerima keputusan dengan tangan kanan, khulud, kekallah kalian di dalam syurga. Pengumuman ni kita akan dengar ni. Saya sebut siap-siap pengumuman ni. Amanah mewakili hadis Nabi SAW. Kemudian malaikat menyerit, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, kehidupan akhirat tiada lagi kematian. Khulud, khulud tu kekal selama-lamanya. Kebiru-biruan kulit ahli neraka. Takutnya dengan pengumuman tersebut, baru umum tak masuk lagi. Baru umum tak masuk lagi. Waktu kita ni duduk belakang Nabi dapat syafaat, insya-Allah. Waktu duduk dapat syafaat ni belakang Nabi ni, syafaat Rasulullah, penduduk neraka keseluruhannya tak masuk neraka lagi, berjalan dalam satu grup yang besar. Tak besar macam mana tuan-tuan? 1000 orang, seorang ahli syurga. Dalam satu kumpulan yang begitu ramai, di depan sekali namanya Iblis laknatullah. Waktu tu seluruh penduduk mahsyar yang ramai tadi, hak ahli syurga duduk belakang Nabi apa semua lah. Ni hak ramai lagi ni. Bila mereka tengok Nabi bagi syafaat, mereka pun menggesa Iblis untuk memberi syafaat. Apa hang Iblis hang lah, kami semua tertipu, kami bising. Lalu Iblis bangun berkhutbah. Khutbah itu dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni benda nak berlaku ni. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis akan berkhutbah sekira-kira sebelum nak masuk, ataupun sebahagian pendapat kata dah masuk dah. Waktu dah masuk hari pertama tu, sesungguhnya kata Iblis, Allah telah memberikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun janji juga, tapi sebenarnya semua tu tipu. Sampai ayat belakang, tentang buka surah apa saya tak ingat. Oh, ayat Yasin kah? Tu surah apa? Hilang dah apa Quran pun. Mana dia anak murid saya, mana tak siapa orang. Surah apa duduk taman mana tahu depa pun. Kan? Iblis kata fala talumuni walumu anfusakum. Jangan siapa-siapa dah yang salahkan aku, salah diri sendiri. Dan sebenarnya aku tak mampu buat apa pun pada kalian. Iblis berucap ni. Dan sebenarnya aku lemah waktu hidup di dunia dulu. Aku tak boleh menembusi orang-orang hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak boleh selamat hampa tak boleh selamat aku. Waktu tu boleh tengok muka Iblis. Wal'iyadzubillah. Waktu tu boleh lihat rupa paras iblis yang sebenar. Iblis kata, pada hari ini aku takkan boleh bagi syafaat, dan kalian juga takkan berikan syafaat. Habis, berakhir khutbah dia. Semua tak minta dah dia. Allahu Akbar. Tak ada tuan, waktu tu tak ada dah, menyesal. Maka kumpulan pertama yang masuk syurga tanpa hisap ni pun duduk berdiri di atas, habis minum berdiri di atas titian sirat, dengan sepantas kilat berada di hadapan pintu syurga. Pintu syurga dalam keadaan tertutup. Sampai saat malam ni tuan, pintu-pintu syurga tutup ke buka? Tutup lah. Beriman dengan wujudnya syurga wajib. Mengingkari syurga kufur. Mengingkari kewujudan neraka kufur. Sebab dia sabit dengan ayat Quran yang sangat banyak.
Malam ni saya bercakap ni tuan-tuan, sampai malam ni syurga telah pun siap. Tuan-tuan bayang satu perumahan mewah yang developer dah buat dah, siap dah. Kunci pun duk susun dah di gate tu, di pintu pagar masuk tu. Tinggal nak pergi ambil ataupun tak pergi ambil. Sebanyak mana bilangan manusia, sebanyak itulah bilangan istana di dalam syurga. Wa min dunihima jannatan. Sebagian ulama tafsir kata jannatan ini dua syurga. Tiap-tiap orang dapat dua istana sebenarnya. Satu istana yang Allah buat memang untuk dia, satu lagi dia warisi daripada kawan dan saudara dia yang telah pun masuk neraka. Sebab setiap orang Allah cipta istana dia. Sebab tu dalam Quran sebut jannatan. Syurga siap dah. Sungai siap dah, istana siap dah. Tak payah bayang gunung jerai lah tuan. Itu bukan syurga, bumi, dunia.